Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah. Hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita, iaitu rate of change. Okey, sebelum kita pergi kepada latihan, di sini ada sedikitlah kita punya basic sebelum kita nak buat latihan. Okey, so rate of change of y. Okey. So bila kita bercerita pasal rate of change of y, okey, kalau disebut rate of change of y, apa yang awak perlu tahu? Rate, okey. So bila dia kata rate sahaja, maksudnya and then perubahan terhadap siapa adalah y. So dia adalah dy over dt. Manakala kalau contoh rate of change of x, okey, dia adalah dx over dt. Rate of change of volume, contoh kalau rate of change of volume, dv over dt. Rate of change of area, dA over dt. So it's always over dt kalau kita bercerita tentang rate of change. Okay, so perubahannya dekat sini dia punya inilah, okay, tajuk dia. So sama ada dia nak tentang y, kita letak y. Kalau volume, kita letak v. Kalau area, kita letak a. Kalau x, kita letak x lah. Tetapi dia always over dt sebab dia melibatkan masa. Okay, so y increases at a constant rate of 5. Dekat sini kita bercerita tentang peningkatan y. Okay, so lepas tu kalau dia cakap pasal increase, so nilai bagi kita punya rate of change adalah positif lah. Okay, kita mesti positif. Kalau rate of change kita decrease, okay, so dia adalah negatif. Okay, so maksudnya kalau apa-apa, dia tak semestinya perkataan increase saja. Apa-apa yang melibatkan apa-apa yang menaik, okay, kita punya rate of change mesti nilainya positif. Kalau dia menurun, dia menunjukkan kadar tu mempunyai penurunan. Okay, so kita punya value mesti negatif. Dan kat sini kita punya asas bagi mengira rate of change. Okay, ni ibarat kita punya formula lah. Okay, ni adalah formula dy over dt, maksudnya rate of change of y. So is equals to, so macam mana kita nak buat bentuk dia? Selalu saya akan buat macam ni. Contoh kalau saya nak cari dy over dt, so saya akan tengok atas dy, okey, lepas tu darab, lepas tu tengok bawah dt. Okey, so dy dt, lepas tu baru kita letakkan di dalam kotak. Okey, so ini bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu dia mengenai relation antara y dengan x, so dia dx lah. Okey, kalau dia mengenai y dengan z, so dekat sini kita letak dz lah. Okey, so dia bergantung kepada soalan. Okey, contoh yang lain, contoh dv, contoh dv over dt kan. So saya akan buat dv darab dengan dt. So ni atas bawah. So kita tak tahu. So tak tahu ni kita kena tengok kepada soalan. Contoh volume tu dia melibatkan height. Okay, so dekat sini adalah h lah, dh. Okay, macam tu lah. Okay, dia punya basic. Alright, so mari kita pergi kepada example yang pertama. Okay, so bagi example yang pertama, a curve has an equation y equals to x kuasa 2 tambah 4 over x. Find a, an expression for dy over dx. So yang ini mudah je lah, yang kita dah belajar. So a sama dengan y sama dengan x kuasa 2 tambah 4x kuasa negatif 1 lah. Okay, so dy over dx adalah 2x tolak 4x kuasa negatif 2. Okay, so itu selesai untuk A. And then B, dia nak find the rate of change. Tadi kita belajar pasal rate of change of y when x equals to 1. Okay,
when x equals to 1 and x equals to 2, given that x increases, okay, at a constant rate of 3 units per second. Okay, so this one macam mana kita nak buat? Okay, kita kena tahu dulu apa kehendak soalan. Okay, so kehendak soalan kita adalah dia nak rate of change of y. Okay, so rate of change of y macam mana kita nak buat? Dy over dt. Okay, ini apa yang soalan mahukan. Okay, so kita ada formula. So dy over dt maksudnya dy darab dengan dt. Okay, so yang this one kita tak tahu apa. So apa kaitan dia? So the relation antara y dengan apa? So kita baca soalan, oh rupa-rupanya ada x, given that x increases at a constant rate of 3 units. So maksudnya dia mesti antara dy dengan dx lah. So sini kita letak dx. Okay, so first thing kita dah tahu, kita kena, so ini kita punya goal. So goal kita untuk mencari dy over dt. Okay, jadinya tugas kita adalah mencari yang pertama dan juga yang kedua. So yang pertama, yang kedua ni kita kena cari. Okay, berdasarkan soalan lah. Okay, yang pertama kita dah ada dy over dx. This one, dy over dx. Okay, so yang pertama kita carilah dy over dx. Dy over dx 2. So disebabkan x sama dengan 1, x sama dengan 2, so kita boleh masukkan value lah. Yang pertama kita masukkan value untuk 1 dahulu. Okay, so kita akan dapat nilai negatif 2. Dan juga dy over dx kita masukkan nilai 2 pula. Okay, so dia adalah 3. Okay, so ini yang pertama dan juga yang kedua lah, iaitu nilai bagi 1 dan juga 2 untuk mengikut kehendak soalan x1, x dan juga 2. And then given that x increases at a constant rate of 3 units per second. Okay, so itu adalah constant rate bagi x dan ianya adalah meningkat. So maksudnya value-nya adalah positif lah. So dekat situ kita tahu bahawasanya dx over dt kita, okay, dx over dt kita adalah positive value iaitu 3. Okay, so kita ada 3 perkara kat sini yang kita boleh substitute yang pertama untuk dia punya goal kita lah, dy over dt. So dy over dt untuk kita tengok kepada 1 dahulu. Okay, so dy over dx iaitu negatif 2 darab dengan 3. So itu untuk yang pertama. Manakala untuk yang kedua pula adalah dy over dt equals to, so masukkan dy over dx, okay, iaitu 3, dan juga dx over dt iaitu 3. Okay, so dekat sini kita boleh tekan kalkulator. Yang pertama adalah negatif 6 dan yang kedua adalah 9. Okay, so ini adalah dia punya rate of change of y. Rate of change of y apabila x sama dengan 1 dan juga x sama dengan 2. So apabila x sama dengan 1, kita punya rate of change of y adalah negatif 6, dan juga apabila x sama dengan 2, okay, rate of change of y adalah 9. Okay, so kena ingatlah dia punya keyword dia. Okay, so kena ingat rate of change of y maksudnya dy over dt. Okay, and then this one, constant rate, x increases at a constant rate of 3. So rate siapa? Rate bagi x, so maksudnya dx over dt. Nilainya berapa? Nilainya adalah 3. Macam itulah. Okay, dan yang penting sekali adalah
cara you guys nak buat dia punya goal ni lah. Okay, dy over dt. Okay, ini memang goal kita, apa yang soalan mahukan. Okay, so dy over dt. So kita buat dy over dt. Lepas tu baru kita cari dia punya hubungan dia dengan siapa. Okay, so kalau soalan tentang x, so kita carilah dx dengan dx. Okay, alright. So itu example 1. Kita pergi kepada example 2. So example 2, okay, kita baca soalan. The diagram on the right shows an inverted cone with a base radius of 5 cm and a height of 12 cm filled with some water. Okay, kita tengok diagram. Okay, diagramnya adalah cone. Okay, dan diisi oleh dengan air lah kat dalam dia. So air, ada air. Lepas tu dia kata cone tu dia punya radius adalah 5 cm dan juga ketinggian cone tu adalah 12 cm. Okay, and then water leaks out. Okay, so ada bocor lah from a small hole at the tip of the cone at a constant rate of 4 cm cube as second negative 1. Okay, per second lah. Okay, cm cube per second. So maksudnya dekat sini ada kebocoran. Okay, ada kebocoran. Alright, so kebocoran dia tu, dia kata constant rate 4 cm cube over per second. Okay, and then find the rate of change of the depth of water in the cone when the height of water is 3 cm. Correct to 4 significant figures. Okay, so kita tahu volume untuk cone, ini adalah volume untuk cone. V sama dengan 1/3 pi r square h. Okay, so ini kita punya basic knowledge. Lepas tu dekat soalan dia kata small hole. So yang apa tu dia punya kebocoran tu, okay, rate dia adalah 4. Okay, 4 cm cube per second. Okay, so therefore dekat sini kita boleh nampak dia punya, daripada unit ni kita dah tahu, okay, ni adalah volume sebab cm cube kan. So ini pula over per second ni adalah time. So dia adalah dv over dt. Okay, so ini adalah dv over dt. Kita boleh lihat saja melalui unit yang diberikan. Okay, volume over time. Okay, volume over time. So dv over dt adalah negatif 4. Okay, so kita letak dia negatif 4. Kenapa kita letakkan dia sebagai negatif 4? Sebab dia berkurang. Okay, apa-apa yang mengenai decrease, kita kena value rate kita mesti negatif lah. Okay, dan juga soalannya adalah find the rate of change of the depth. So depth ni maksudnya, depth of water ni maksudnya ketinggian air lah. So bila ketinggian air, so kita letak dia sebagai h. Okay, h ni sebagai ketinggian lah, ketinggian air tu berapa dia punya rate. So of course kalau kita cerita pasal rate, dia mesti over dt lah. Okay, sebab rate tu mesti melibatkan massa. Okay, dh over dt. Okay, itu yang kita, goal kita adalah untuk mencari dh over dt lah. Okay, find the rate of change of the depth of water in the cone. Okay, next, apabila kita dah ada goal, kita dh over dt. So macam biasalah kita buat kat sini dh over dt. So dh over dt, and then this one dh over dt, dan kita kena tahu dia berkaitan dengan apa lagi satu, relationnya adalah volume kan. So kita letak dv dan juga dv. Okay, then kita
Daripada situ, daripada situ kita tahu relationnya adalah daripada H dan juga V kan. H dan juga V sahaja. Daripada formula kita ada V, R dengan H. So dekat sini kita nampak bahawasanya R ni kita tidak perlukan. Kita tidak memerlukan R tersebut. Kita hanya memerlukan H dan juga V sahaja. So lain kata maksudnya kita kena substitute R ni nilai dia lah. Kita kena substitute nilai R ini. So macam mana kita nak dapatkan nilai R? Okey. Kita lihat kepada cone tadi. Okey. So dia kata kat sini 5, lepas tu panjang ni adalah 12. Betul tak? Ketinggian dia adalah 12, radius dia adalah 5. Lepas tu dekat sini kita boleh cut dia macam ni, macam triangle, right angle triangle ni, dan kita boleh keluarkan dia. Bahawasanya kita dapat 5, 12 dan juga untuk water tadi, okey, kita label sebagai R sebab kita tak tahu, dan juga H lah. Okey. So R tadi, okey, kita boleh jadikan dia sebagai okey, kita boleh dekat sini kita boleh equatekan dia. So macam mana nak equate? So kita boleh tengok kepada angle. Okey, kita boleh tengok kepada angle kat sini. Okey, sebab dia dalam satu triangle yang sama, right angle triangle yang sama. So angle kat sini, kalau saya nak mencari tan, kan? Tan adalah O over A. O over A. So tan theta R over H. Okey. Sama juga untuk yang besar ni. Okey. So untuk dapatkan theta pun sama, 5 over 12. So kita boleh equatekan melalui tan theta. Okey. So sebab tan theta boleh comparekan. Okey, kita boleh comparekan dia untuk melalui tan theta ni. Okey, R over H dan juga 5 over 12. Okey. So tan theta untuk yang pertama, untuk angle yang pertama adalah R over H, dan juga angle yang kedua untuk yang besar ni adalah 5 over 12. Okey, so dia angle melalui angle yang sama, sebab tu kita boleh comparekan dia. Okey. So therefore kita nak R, sebab kita nak substitute R dekat sini. So R adalah 5 per 12. Okey, ini boleh bawa ke sebelah, dia akan dapat dia akan darab H lah. Okey, so R sama dengan 5 per 12 H. So dekat sini kita boleh substitute, okey, nilai R tadi. Okey, 5H per 12. 5H per 12. Okey. Daripada situ kita boleh simplifykan dia lagi. Okey. 1 darab 25 adalah 25. H kuasa 2 darab H, H kuasa 3. Pi masih lagi pi. Dan 3 darab 144 adalah 432. Okey. So dekat sini kita dapat simplify kita punya volume of cone tadi. So dekat sini kita nampak dia melibatkan V dengan H sahaja, di mana itu yang kita perlukan. Okey. H dan juga V. Kita tak nak ada yang lain lah. Okey. Daripada situ, okey, kita lihat ini goal kita. Okey. So macam mana kita nak dapatkan goal? Kita kena cari yang pertama dan juga yang kedua. Okey. So yang pertama kita boleh cari daripada kita differentiatekan volume in term of H. Okey. So kita differentiatekan volume in term of H, dV over dH lah. Okey, dV over dH. So 3 letakkan kat depan. Okey, so dia akan dapat 25 per 432 darab dengan 3 adalah 25 per 144. Pi masih lagi pi. H, okey, kuasa 3 tolak dengan 1 lah. Okey, jadi 2. And then dalam soalan kata height of the water is 3 cm. Height of the water is 3 cm. So dekat situ kita boleh substitutekan nilai bagi H kita tadi adalah 3. Okey. So kita simplifykan dia lagi. Okey, kita akan dapat 25 pi per 16.
Okey, 25 pi per 16. Tapi dekat sini kalau awak perasan dia dV over dH. Okey, dV over dH. Tapi kita nak dH over dV. Kita nak terbalik. So dH over dV. So macam mana nak terbalikkan? So kita just terbalikkan dia sahaja. So kalau 25 ke atas, 25 pi ke atas, so dia akan 25 pi kat bawah lah. 16 kat bawah dia akan jadi kat atas lah. So just switch sahaja tempat. Okey. So untuk yang pertama kita dah selesai. Okey. So sekarang pergi yang kedua. Macam mana kita nak dapatkan dV over dt? Okey. So macam mana nak dapatkan dV over dt? Yang ini kita tak perlu risau sebab daripada soalan dV over dt telah pun diberikan. Yang ini yang nombor 2 kita. Okey. So daripada situ kita boleh masukkan dalam formula lah, dH over dV kita dah dapat tadi, dan juga dV over dt iaitu negatif 4. So dekat situ kita boleh simplifykan dia lagi, solvekan dia. 16 darab negatif 4 okey adalah negatif 64 per 25 pi. Okey, pi kita boleh masukkan nilai pi itu sebagai 3.142. okey, dan kita tekan kalkulator, kita akan dapatlah negatif 0.8148. okey, so itulah dia kita punya rate of change of the depth of water. Okey, so ini dah jawapan bagi soalan example 2. Okey, so panjang cerita dia. Okey, you guys boleh ulang balik, slow-slow, hadamkan. Okey, tengok satu persatu. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Okay, example 3. So now, example 3, the radius of spherical balloon. Okay, spherical okay, kita dekat sini sfera, balloon yang berbentuk sfera, filled with air increases at rate 0.5 per second. Okay, so kita nampak kat sini rate. Okay, rate bagi apa? Bagi radius. Okay, radius. So baca betul-betul, the radius of spherical balloon filled with air increase at a rate of 0.5 cm per second. Okay, dekat situ kita dapat bahawasanya dr over dt. Kenapa r? Radius. Okay, kenapa over dt? Sebab dia adalah rate. Okay, yang perubahan bagi rate itulah rate of change, dan dia meningkat. Kenapa positif? Sebab dia kata increases. Okay, sebab tu positif 0.5. Find the rate of change of its volume. Okay, so find the rate of change of its volume when the radius is 4 cm. Correct to 4 significant figures. Okay, so find the rate of change of its volume. So rate of change of its volume maksudnya dV over dt. Okay, inilah, ini adalah goal kita, dV over dt. So macam mana nak dapatkan dV over dt? Macam biasa, dV atas, dt bawah. And then kita nak kena tahu apa yang di dalam kotak ni. Okay, dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan radius. Okay, so dr dan juga dr lah. Okay, now macam mana kita nak dapatkan goal kita adalah kita perlu mencari yang pertama dan juga kena cari yang kedua untuk mendapatkan goal kita. Okay, so yang pertama adalah dV over dr. Macam mana kita nak dapatkan dV over dr? Okay, melalui formula bagi sfera, sphere. Okay, volume of sphere. Okay, kita kena tahu, ini basic knowledge. Volume of sphere adalah 4/3 pi r cube. Okay, ini adalah formula bagi volume of sphere. So dekat sini kita boleh differentiatekan dia. Okay, differentiate V in term of R. Differentiate V in term of R, iaitu dV over
dr lah. So dv over dr ni maksudnya differentiate v in term of r. So 3 letakkan kat depan, 4/3 darab 3 adalah 4, pi kekalkan, r kuasa 3 kena tolak 1, jadi 2. Okay, so dekat sini dia kata dah when the radius is 4 cm, when the radius is 4 cm. So kita boleh masukkan nilai bagi r. Okay, so therefore kita dapat dv over dr adalah 64 pi. So yang pertama sudah selesai. Okay, yang kedua, macam mana nak dapatkan dr over dt? Okay, macam mana nak dapatkan dr over dt? So yang ini telah pun diberikan melalui soalan. So ini yang kedua, kita tak perlu cari pun. Okay, sebab ini daripada soalan. Okay, daripada situ kita boleh terus substitute yang pertama tadi dan juga yang kedua. Okay, and then kita selesaikan dan kita masukkan nilai pi kita adalah 3.142. Okay, so dapatlah okay, dia punya rate of change of volume. Okay, so dv over dt, rate of change of volume. So ini adalah rate of change of volume cm cube, okay, over per second. Macam tu. So ini unit ni kalau nak tulis pun boleh, kalau nak tulis pastikan tepat lah. Okay, kalau tak nak tulis pun tak apa. Tapi kalau awak nak tulis pastikan unit tu tepat. Kalau tidak nanti awak akan salah lah. Alright, so itulah dia, serba sedikit tentang rate of change. Okay, so ingat balik keyword dia. Okay, rate of change of y, dy over dt. Kalau rate of change of x, dx over dt. Rate of change of v, dv over dt. Macam tu. Okay, constant rate increase, value kena positif. Constant rate kalau decrease, dia kena value dia kena negatif. Okay, and then formula lah. Ini formula macam mana kita nak tackle formula tadi. Okay, kalau contoh dv over dt, buat dulu atas dengan bawah. Yang dalam kotak ni kita kena baca soalan. Okay, apa dia berkaitan dengan apa. Alright, so itu je lah untuk hari ni. Alright, take care.